Cik Taufik, kita nak tahu juga berkenaan dengan TM1. TM1 ini merupakan unit perniagaan ke perniagaan bagi Telekom Malaysia Berhad. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ni kan, mungkin kita nak tahu inisiatif yang dilakukan sendirilah oleh TM1 ni. Kita telah memastikan operasi-operasi penting yang dikendalikan oleh kementerian-kementerian utama dapat dilengkapi dengan perkhidmatan telekomunikasi yang sentiasa solid lah. Hubungan komunikasi ini penting untuk komunikasi dan koordinasi di seluruh negara yang meliputi pelbagai agensi yang terlibat dalam tindak balas COVID-19 ni. Dan kita nak tahu juga perancangan TM1, perancangan masa depan untuk negara. Bila kita dapat krisis yang pada magnitud yang besar melibatkan seluruh negara ni, ia memberi kita peluang untuk merancang di mana kita akan menghadapi krisis kini di masa depan. Antara sektor-sektor yang kita tengok di mana kita boleh membuat expansion of service menggunakan cloud related services, jadi tak perlu investment besar, dia boleh deploy dan jangka masa yang sangat cepat. Itu je yang kita boleh bincangkan hari ini. Terima kasih Cik Taufik. Sama-sama. Jaga diri, jaga kesihatan, stay at home. InsyaAllah. Same to you. Salam semua kat TV3. Hello, I dah install dah Facebook Messenger dari Huawei App Gallery. I dah cuba dah, semua dah jelas lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam program Heroku. Dan sebagaimana kita tahu, kita masih lagi berdepan dengan situasi yang sangat terhad pergerakan kita di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi mari kita berkenan dahulu Heroku untuk episod ini. Syazani Izzi, seorang penghantar makanan yang bertugas ketika negara berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan, memikirkan orang ramai yang telah meletakkan harapan kepada mereka untuk menghantarkan makanan. Ini telah membuatkan dia berasa bertanggungjawab. Dalam keadaan berpanas, berhujan dan berdepan dengan pelbagai cabaran lain, itu tidak mematahkan semangatnya untuk terus melaksanakan tugas. Berada di dalam bidang ini selama 10 tahun, Syed Muhammad Firdaus Syed Muhammad Nur merupakan seorang pegawai teknik di Telekom Malaysia yang bertanggungjawab bagi memastikan segala penyambungan telefon dan jalur lebar berada dalam keadaan stabil, mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan tanpa memasuki premis pelanggan. Antara cabaran yang dihadapi oleh para petugas teknikal di Telekom Malaysia dalam tempoh masa PKP ini. Baik, kita berkenalan dahulu. Cik Syed Muhammad Firdaus Syed Muhammad Nur merupakan juruteknik di TM dan juga kakak kepada Syazani Izzi Ramli, iaitu Syaza Marina. Terima kasih juga bersama dengan kami. Terima kasih. Baik, Syazani adalah dua beradik je kan kalian? Dua beradik je. Ini dia, hero kita yang juga merupakan barisan harapan. Sebenarnya dah berapa lama dah jadi juruteknik ni? Dah hampir 10 tahun berkhidmat sebagai juruteknik dari Telekom. Apa-apa tugas saya ialah memastikan dalam rumah customer ataupun dalam pejabat boleh menggunakan internet dengan baiklah. Maknanya sekarang ni di bawah Perintah Kawalan Pergerakan anda antara yang perlu bekerja seperti biasa, cumanya mengikut jadual tertentu. Ada jadual lah. Kita masih ada yang bekerja di office site ataupun di rumah ataupun bekerja di lapangan. Okey, Syazani masih lagi menuntut? Masih. Dia pelajar di UiTM Rembau, majoring dalam broadcasting. Dan sekarang ni memang dia sebagai inilah part time je lah untuk part time je sebab sekarang dia buat internship. So bila start PKP dia tak boleh pergi kerja kan. So dia kena duduk rumah. Jadi dia cakap dia nak buat Foodpanda. Kita as family macam kata kenapa nak keluar sebab orang suruh duduk dalam. Dia cakap kalau bukan dia yang buat siapa nak buat. So saya macam okeylah, tak apa. Kalau dia dah cakap macam tu, tak apalah. Kalau dia nak buat, dia cakap dia buatlah. Kita tahu penugasan mereka ni juga memerlukan kekuatan mental, fizikal kan dalam keadaan macam ni. Jadi ibu bapa memang memberi sokongan. Memang support habislah. Sebab especially bila dia balik kerja, dia akan cerita apa jadi dekat dia. Ada juga ada cerita macam terkilan sebab selalu bila dia hantar makanan, dia jumpa orang. Tapi this time dia tak dapat jumpa customer sebab orang akan tinggal duit kat luar, tinggal nota. So dia cakap macam dah tak ada interaction kat situ. Itu hanyalah sebahagian daripada cabaran yang diceritakan kepada Syaza. Baik, kita akan berhenti berehat seketika.
Sekembali nanti, kita akan bersama dengan mereka semula. Baik, kita bersama dengan Syaza Marina Ramli, kakak kepada Syazani Izzy Ramli. Apa sebenarnya yang memberi kesan kepada kalian bila adanya PKP ini? Kerana sebenarnya kalian ada perancangan. Sebelum PKP ni, kita orang memang dah plan nak balik kampung jumpa ayah apa semua. Tapi bila dah ada PKP ni, macam tak boleh nak buat apa. Seorang dekat Kelang, seorang kat Melaka. So, cakap dengan ayah, tak apalah kita tunggulah sampai PKP ni habis. Tapi bila makin extend ni macam lama-lama jadi macam okey, tak apalah, dah macam ni. Tapi bila adik pula buat Food Panda ni, yang dalam rumah pula rasa macam dah jauh. Sebab bila dia keluar, dia balik, kita orang memang tak akan jumpa dia terus. Quarantine diri dia kalau Quarantine dia balik. diri dia. Memang dia balik, dia memang tak akan terus masuk rumah. Dia akan duduk dulu dekat luar, cuci tangan, basuh apa diri dia yang patut, terus masuk bilik dia, terus pergi mandi. Dalam setengah jam lepas dia balik tu baru kita orang boleh jumpa. Kita juga nak bersama dengan bapa Syaza Marina, Cik Ramli Senin. Okey. Hello. Ya, saya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Ramli sekarang kat mana? Kat rumah? Saya dekat rumah. Bersama dekat dengan rumah lah siapa? sekarang ni. Dengan ayah saya, dengan mak saya bertiga lah. Mana saya bertiga. Cik Ramli, Saya. kabarnya Cik Ramli dah berpisah dengan keluarga berbulan juga ni disebabkan PKP kan, perancangan apa yang ni tak jadi. Semua tak jadi. Tak apa. Dia sebaik-baiknya perancang. Kita tak tahu, mungkin perlukan kesabaran. Okey, sekarang bersama saya ada Syaza Marina. Hai Papa. Hai. Lama tak Tata. jumpa. Aduh, rindu. Memang rindu lama. Memang kalau macam ni biasa kadang keluar makan sama kan. Terus bila dah macam ni dah lama betul lah tak jumpa ni. Masalah saya satu kat sini, ubat saya kehabisan di sini tak ada. Jenis yang saya ambil tu, ubat saya tu tak ada di sini dan saya terpaksa minta Syaza belikan ubat tu pos ke Melaka. Syaza, macam mana satu Ramadan? Tak ada ayah memang rasa pelik lah sebab selalu pagi-pagi sahur kita yang kejut dia. Saya buka biasa dengan mak je start first puasa sebab adik balik pun dah lambat. Dia memang akan buka kat luar sebab dia habis kerja pukul 8. So before pukul 8 tu pun dia masih hantar makanan apa semua. Jadi itulah memang macam tu lah, lain lah rasa dia. Situasinya lain, suasana yang lain. Okey, Cik Ramli, kita dah berkenal dengan Cik Ramli sekejap ni, dah berkenal dengan Syaza. Baik, kita nak berkenalan juga siapa Syazani Izzy ni dan kita saksikan dahulu bingkisan ini. Assalamualaikum. Saya nak pergi kerja dah. Sekarang pukul 11 lebih. Tapi sebelum tu nak pergi bengkel nak pergi servis motor. So ni antara benda yang selalu kita orang buat. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, mesti masuk bengkel. Okay, so macam ni lah antara kerjanya. Duduk tepi jap, tunggu order. Dia order masuk, pergi ambil order. Kalau order tak masuk, duduk lagi. Segitulah setiap hari. Ni kita nak pergi ambil order jap. Ni nak ambil order, kita tak nak. Inilah dia promo ni. Makanan. Ni sekarang nak hujan. Ada 3 order nak kena hantar ni. Kita tunggulah macam mana sampai pukul berapa kita boleh settlekan. Inilah keadaan mereda hujan. Belum buka lagi ni. Baru lepas tu order, bank in duit apa semua. Jom, cik makan jap. Buka kita untuk hari ni sama rider-rider yang lain. Tu, minum tak tidak duduk. So, jom. Selamat buka. Happy fasting. Jangan lupa puasa. Besok masih niat puasa. Bye-bye. Mungkin secara biasa kita melihat mereka hanya menghantar, melihat mereka dari jauh. Membawa beg yang mereka perlu sandang dengan menggunakan motosikal yang dibawa. Tapi berdasarkan visual tadi kita melihat bagaimana semangat mereka perlu teruskan untuk memastikan bahawa kerja mereka dan juga keselamatan diri mereka juga terjamin. Pengorbanan mereka itu sebenarnya yang perlu kita lihat secara dekat. Baik, Cik Ramli masih bersama dengan kita dan juga Syaza. Ya, saya. Saya difahamkan Cik Ramli betul-betul Mhm. merindui dan nak jumpa sangat dengan anak Memang pun Syazani. masa ni
macam nak menitik air mata ni. Ayolah, tapi nak buat macam mana kan? Kita kena terimalah, bukan saya je yang macam ni, mungkin orang lain pun ada juga yang macam ni, yang terperangkap, tak dapat jumpa anak-anak kan. Tapi saya memang rindukan saat-saat macam kalau bulan puasa macam ni, saya sibuk kat dapur, tolong-tolong buat masakan untuk petang, untuk berbuka. Apa perkara yang paling membimbangkan? Sebab COVID-19 masih belum berakhir. Ada dua perkara yang saya selalu risau lah. Nombor satu, keselamatan dia masa dia memandu tu, bawa motosikal tu kan. Sebab sebelum ni pun dia pernah jatuh, tapi jatuh sikit-sikit lah, bukan aksiden. Nombor dua ni sekarang bila COVID-19 ni, saya lagi risau lah. Sebab dia yang paling terdedah, sebab dia akan menyentuh macam-macam, akan pergi masuk ke premis yang buat makanan, penyedia makanan, pergi ke pelanggan yang pesan makanan tu. Sebagai ayah, saya mendoakan dia yang terbaik lah. Baik, kita tadi bersama dengan bapa Syazani, Cik Ramli Senin di Air Molek Melaka, dan Syaza Marina kakak. Dan kita kalau boleh kita nak hubungi juga Syazani Easy di katanya masih lagi sedang bekerja. Hello. Hello. Hello, Assalamualaikum. Syazani. Salam. Syazani sendiri ni baru ambil order ya? Tadi dah lepas dah. Dah lepas dah. Okey. Katanya memang secara sukarela nak bekerja. Kenapa memilih untuk menjadi penghantar makanan ini, sedangkan kita tahu memang banyak cabarannya? Kerja dia ni macam quite flexible jadual dia apa semua. Kerja je lah kan, sebab kita pun masih student apa semua. So benda tu ada flexibility dari segi masa. So and then kerja je lah, and then tak sangka pula ada PKP ni apa semua. Lepas tu dah kerja, benda dia macam kesian pula orang order makan apa semua. Lama-lama lah, layan je lah, dari macam tanggungjawab pula. Pernah tak ada satu ketika atau kejadian yang betul-betul menduga kesabaran juga? Pernah je. Masa tu macam kita orang tengah berehat, masa tu hujan lebat, memang tengah ribut. So masa tu macam nak duduk kat satu kawasan teduh lah kan. Tapi bukanlah kita orang duduk berkumpul sebab nak berkumpul, just untuk berteduh. Lepas tu alang-alang ada masa untuk berehat, makan sebab masing-masing belum makan tengah hari. Suddenly one of the management datang and halau kita orang macam kita orang ni bukan manusia. Tu rasa macam apa ni, kita orang nak tumpang makan je, bukan nak duduk lepak pun. Masing-masing jaga jarak apa semua, and then tak expect lah benda tu jadi apa semua. Okey. Cik Ramli. Ya, saya. Syazani rindu ayah tak ni? Rindu juga sebenarnya. Dia anak dia jarang cari ayah tau. Ayah cari anak. Syazani, apa yang paling dirindukan? Momen dengan ayah ni. Ni kan dah bulan puasa, kalian tak berpuasa bersama. Peluk dia lah. Mari tak peluk dia, ada duduk rumah kan. Tu lah antara paling rindu lah tu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Syazani, jaga diri kerana anda mempunyai ahli keluarga yang cukup menyayangi anda. InsyaAllah. Dan juga Cik Ramli, terima kasih juga. Kami doakan moga Sama-sama. ada jalan dan juga alternatif yang boleh mempertemukan kembali Cik Ramli dan juga keluarga. InsyaAllah. Terima kasih. Baik. Syaza Marina, terima kasih juga kerana sudi datang ke studio. Sama-sama. Anda merupakan antara keluarga yang mungkin boleh sedikit pesanan kepada mereka yang sekarang ini memang semuanya dalam talian kan untuk tempahan makanan. Kena sentiasa berterima kasihlah dekat diorang sebab tak kisahlah dia penghantar makanan ke ataupun siapa-siapa pun. Siapa je yang bagi servis kat kita, nombor satu memang kena terima kasih. Jangan macam komplain ke kata servis ni tak bagus apa semua sebab kita tak tahu apa yang orang tu hadap kan. Situasi orang ni berbeza-beza. You rasa you nak mudah, you mudahkanlah orang juga. Sama-sama memberi kerjasama yang baik. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan kita akan berehat seketika. Selepas ini, kita akan mendekati insan ini, barisan hadapan di Telekom Malaysia, dan kita bawakan terus di studio. Semuanya selepas ini. Baik, kembali semula dalam Heroku, dan kali ini kita nak bersama dengan Syed Muhammad Firdaus, Syed Muhammad Noor, merupakan juruteknik DTM. Firdaus, mungkin ada sedikit kelainan itu dalam penugasan apabila adanya Perintah Kawalan Pergerakan ini. Bila kita tiba di office sahaja, kita dah
pastikan kesihatan kita terjamin lah. Maknanya untuk kita nak serve the customer kembali. Bila sampai di office, di pagar, di office pun dulu tak ada sambutan. So cuma guard sambut buka pintu pagar saja. Tapi sekarang dia dah sambut dengan kita punya termometer lah. So good check untuk kita tengok suhu kita macam mana untuk meneruskan kerja harian atau tak. Itulah. Dan selain-lainnya, dulu kita boleh berjumpa customer, berborak. Buat masa sekarang, kita cuma boleh buat pembaikan untuk di luar rumah sajalah. Kalau misalnya kawasan itu telah diisytiharkan sebagai kawasan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, bagaimana? Itu memang tak boleh lah. Kita hanya boleh buat di luar sahaja ataupun di tiang-tiang di takhir, tiang premis customer, sebelum ke premis customer. Maknanya kalian dah tak boleh masuk rumah kalau nak betulkan kan? Maknanya berada di luar rumah saja. Betul. Macam mana kalau misalnya ada tak cara nak mengajar mereka, macam ni cik, apa sebagainya? Itulah pengalaman antara pengalaman menarik sepanjang PKP ni. Mana-mana bukan saya saja, mungkin customer saja pun mereka dah belajar sesuatu yang baru. So contoh kalau masalah yang macam tadi perlu tukar barang apa semua, so kita akan mungkin benda tu kita hanya boleh pre-config, kita boleh dah siapkan dekat rumah, dekat pejabat, kita hanya hantar dan mereka akan cuba pasang. So kalau agak sukar untuk mereka masang, kita akan cuba buat video call dengan mereka lah. Kita akan berhubung dengan mereka secara telefon ataupun voice call lah sahaja. Nak tahu juga senjata kalian bila keluar penugasan, PPE-nya, baju yang ni? Baju ni, and then kita mask muka memang sentiasa ada dengan saya. Mask muka ada tadi, plus dengan sanitizer lah. Yang ini saja yang dengan muka lah. Baik, sebelum tu kita nak tengok dulu, ini antara rutin yang dilakukan oleh Firdaus. Cuma ada sedikit perbezaan seperti mana yang tadi dikongsikan. Kita saksikan dulu bikisan ini. Okay, kita dah sampai office. Mati motor dulu. Pangkat. Cek suhu. Suhu dulu. Okay, 36.6. Okay. Itu sebahagian daripada rutin penugasan. Maknanya dah bersedialah kalau dah pakai peralatan tu perlu memanjat lah. Untuk panjat tiang lah, untuk PPE kita, prosedur untuk panjat tiang lah. Berapa paling tinggi yang pernah dipanjat? Tak ingat. Tak ingat. Okey. Sebelum tu kita nak bersama juga dengan isteri Firdaus. Kita akan hubungi Sakifah Saidah Johari. Hello. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi bagaimana perasaan seorang isteri itu bila setiap kali Firdaus kena keluar kerja, berdepan dengan berbagai risiko juga sebenarnya? Pada mulanya sememangnya kita risaulah. Kalau dia balik kerja, kita memang takkan bagi anak-anak semua terus dekat dengan dia. So kita ada hand sanitizer tu memang depan pintu tu, kalau orang membuka pintu tu memang ada hand sanitizer, dia kena pakai tu dulu and then terus mandi, buka baju dan mandi. Selepas dia dah bersihkan diri dia semua, barulah dia boleh dekat dengan kami dan anak-anak lah semua. Baik, Firdaus, mungkin ini walaupun rutin hariannya akan berjumpa dengan keluarga. Tetapi kita nak lihat anak dulu depan mata, nak lihat isteri dulu depan mata. Momen tu delay. Delay. Bagaimana perasaan tu? Sebab kadang-kadang bila kita dah bertugas lama di luar, penat. Sebab kita tahu keluarga dah terapi kepada semua tu. Amat berbeza lah. Kadang-kadang kita balik, kadang-kadang kita dah peluk anak ke apa kan. Kita dah salam dengan anak apa semua. So tak boleh benda tu. Kita kena buat satu rutin yang baru. Mandi apa semua, siapkan diri apa semua, baru kita boleh berborak-borak dengan anak-anak semualah. Kifa, paling membimbangkan apa? Sebab tugasan juruteknik ni kadang-kadang perlu memanjat pada kan bangunan yang tinggi dan sebagainya, nak betulkan. Mencabarnya dia, kita risau bila dia buat kerja memanjat tiang lah. Panjat tiang tu dia pernah ada satu insiden di mana tiang tu reput, masing-masing tak perasan tiang tu reput. Hampir dah sampai atas, hampir terjatuh. Itu salah satu insiden dia yang pernah dialami. Dan kalau dia nak panjat tu memang saya suruh dia betul-betul berhati-hatilah dengan keadaan sekeliling dan equipment dia yang digunakan. Firdaus tak bercerita pun tadi.
Kita tak panjat, cuma nak reput. So kita kena goncang baru benda tu jatuh. So kita terkejut lah. So semua tak panjat lah. Jadi sedangkan tiang-tiang ni sebab ada tiang-tiang reput, so kita kena periksa betul-betul lah. Tu luar rumah kawasan semua. Apa yang elok baru kita panjat. Kalau yang macam tu kita tak ada lah. Cuaca pun main peranan juga kan? Betul, sekarang tambah-tambah sekarang ni hujan. So kita lebih berhati-hati sebab tak adalah kita terus terjah rumah semua. Sebab tu yang PKP saya pun tambah-tambah hujan. So tak ada kerja luar lah yang dibuat untuk rumah semua. Kita akan borakkan semua, tanyakan semua apa masalah-masalah yang selalu berlaku lah. Apa yang masalah customer sekarang lah. Apa perasaan Firdaus dan juga perasaan Kifa? Kita mulakan dengan Kifa jugalah. Bila Firdaus antara yang dikelaskan sebagai barisan hadapan. Bangga juga walaupun ada sebalik kerisauan di atas kerja-kerja luar dia tu. Tapi Alhamdulillah SOP dia jaga jarak, lepas tu takkan masuk ke rumah customer tu adalah salah satu kelegaan pada saya dan juga dia serta anak-anak lah. Itu salah satunya. Selebihnya kami sekeluarga lebih kepada berdoa lah supaya kami semua terlindung daripada penyakit COVID ni. Baik, Firdaus? Kami di teknik pun rasa bangga lah. Kita tiba-tiba kita dah menjadi satu yang essential workers yang diperlukan lah. Keperluan yang utama di dalam negara. Sangat-sangat diperlukan sebenarnya dalam keadaan sekarang. Baik, terima kasih Kifa bersama dengan kami. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Baik, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Jangan lupa nanti episod seterusnya kita bawakan bersama dengan hero-hero di Malaysia ini. Semuanya dalam Hiroku. Jumpa lagi.